إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur dan juga bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan kita menunaikan apa sahaja yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga usaha menjauhi daripada segala larangannya. Alhamdulillah, semalam kita telah buat satu forum mengenai dengan cukup 1 tahun yang dunia ini tidak ada khilafah ataupun khalifah, pemimpin tinggi Islam yang pimpin umat Islam seluruh dunia ini, yang mana akhir sekali kerajaan Islam ataupun khalifah Islam dijatuhi oleh satru Islam, iaitu khalifah kerajaan Islam di Istanbul ataupun Utsmaniyah ataupun Anacak Ottoman yang kita kenal. Selepas daripada 1300 tahun lebih kurang semenjak Nabi SAW meninggal dunia, kita ada khalifah yang naik mari mengganti Nabi dan juga pimpin umat Islam. Yang pertama sekalinya iaitu Khalifah Ar-Rashidin yang dipimpinkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Ali dan juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Selepas daripada Khalifah Ar-Rashidin 30 tahun lebih kurang pimpin umat Islam, naiknya ataupun gantinya kerajaan Islam di Umayyah ataupun di Syam, negeri Syria sekarang, dan juga lebih kurang hampirnya 89 tahun pimpin umat Islam seluruh dunia. Dan juga selepas daripada itu kerajaan Islam di Abbasiyah ataupun kerajaan Islam Abbasiyah di Iraq ataupun partai Iraq di Baghdad, dan juga ada lagi beberapa kerajaan Islam yang kecil, sehingganya akhir sekali dengan kerajaan Islam di Istanbul ataupun Utsmaniyah di Turki, sehingga jatuhnya kerajaan Islam. Selepas mana berlaku peperangan yang pertama, Songkram Lo Krang Tinin pada tahun 1913 ataupun 14 1914 Krista Sakaran.
yang mana kerajaan Islam masuk bersama dengan Jerman untuk bersama dalam peperangan dunia kali yang pertama. Hingga akhir sekali dengan keadaan yang kerajaan Islam dan juga umat Islam, pracacat Islam yang sedang-sedang duk lemah, kamlang khausu power on air masa akhir-akhir Uthmaniyah itu tu, akhir sekalinya kalah pada peperangan dunia kali yang pertama bersama dengan Jerman. Sehingga selepas daripada halahnya peperangan dunia kali yang pertama, negeri yang benarnya seperti Perancis, Angkrit, Portugis dan juga negeri-negeri yang lain, mereka ambil negeri-negeri Islam yang duk bawah kerajaan Islam Uthmaniyah pada zaman itu. Yang mana katakannya Uthmaniyah ini pokrong dunia Islamnya klub 3 tawib, 3 tawib, Asia, Europe dan juga Afrika. Tetapi selepas daripada jatuhnya kerajaan Islam di Turki, mereka ataupun negeri mereka itu tu ambil negeri Islam ataupun negeri kawasan yang duk bawah negeri Islam sebelum daripada tunya bagi seolah-olah kata supaya dengan kek yang besar, mari hirih dan juga bagi satu-satu kepada negeri jajah ataupun negeri seperti Angkrit, Perancis dan juga Portugis seperti itu. Dan juga semenjak itulah umat Islam mula masuk dalam keadaan yang lemah on air. Setru Islam dia tak main ning non cai ataupun duk dia, mereka fikir semua katanya nak balah mana wi amnat kekuatan Islam ini jatuh. Jangan Islam dihebatkan di dalam dunia ini. Jangan Islam hebat dalam dunia ini. Sebelum nak jatuhnya anacak Islam di Ottoman ataupun di Turki, mereka orang Yahudi biasa masuk pergi cari Sultan Abdul Hamid yang kedua untuk nak minta beli bumi Palestin. Pergi minta beli dengan harga yang agak kata tinggi, tapi akhirnya jawab Sultan Abdul Hamid jawab katanya, bumi Palestin ini tidak ada untuk jual kepada sesiapa pun. Madai wai kai. Kalau nak dapat negeri Palestin, pasti kena tukar dengan darah. Tang leg dua kap ลือด นื้อ nak belawai lah. Kerana Palestin ini dapat dengan berjihad, maka apabila kamu nak Palestin, bumi Palestin, Masjidil Aqsa, kena berjihad juga. Akhir sekalinya Sultan Abdul Hamid tak jual bumi Palestin. Kerana Al-Masjidil Aqsa merupakan kiblat yang pertama bagi umat Islam dan juga Nabi SAW biasa semaya pergi kepada Al-Masjidil Aqsa. Sehingga selepas daripada tentera Angkrit benar kerajaan Uthmaniyah masuk pergi kepung ataupun yud meng Istanbul ti patih Turki. Semasa masuk pergi kepada Istanbul, dengar suara bel ataupun azan yang telah menunjukkan katanya masuk waktu sembahyang. Penglima ataupun metap kongtap Angkrit tu dengar suara bel kejut. Dan juga beritahu ataupun royak kepada tentera dia katanya, trap dai ti yang kong dai yin xiang azan ni, trap nan kan yit krong kong rau yang mai persokความสำเร็จ. Kalaulah suara bel masuk mari benar dah ke atas umat Islam, tapi masuk negeri-negeri orang Islam duk dengar suara bel lagi, makna kata belum kita benar yang sebenar lagi. Tak benar, habis lagi. Sehingga akhir sekalinya negeri Turki ataupun khilafah Islamiyah rebukkan pokrong Islam dengan khalifah ini sinsut yang pentangkan pada tahun 1924 Krita Sakarat. Dan juga mulai ada negeri Sataranara Turki yang dipimpinkan oleh Mustafa Kemal Atatürk yang hapuh habis azan dengan bahasa Arab, hapuh. Jangan bel dengan bahasa Arab, jangan bel dengan suara yang tinggi dengan pikir mikrofon, dan juga kurangkan ataupun larikan mengajar Islam
di dalam masjid ataupun di sekolah-sekolah di dalam Turki. Sehingganya negeri Turki pada masa itu sampai kepada sekarang ini adalah negeri Sikhola. Negeri yang becek di antara benar yang sakut dengan agama dengan benar yang sakut dengan dunia. Kalaulah nak kecek benar yang sakut dengan dunia ataupun dengan agama, benar yang sakut dengan agama, kecek hanya di dalam masjid sahaja. Apabila keluar daripada masjid, jangan kecek benar sakut dengan dunia. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, itu adalah hakikat umat Islam selepas daripada jatuhnya khilafah Islamiyah, rebupkan pokron dekat khilafah. Lebih kurangnya 1300 tahun, yang mana selepas daripada jatuh khalifah itu umat Islam seolah-olah kata satu binatang yang nama katanya pek tua dam ti kamlang long tang. Tidak ada orang yang nak pimpin dia, tidak ada punam yang nak pimpin dia seperti mana dulu adanya khilafah Islamiyah. Dan juga selepas pada tu umat Islam ataupun senkraf kuam ceren ataupun ariat tam kuam ceren, sama ada di segi dakwah dan juga silatham ataupun sakut dengan kan pokrong amnat kan pokrong ataupun kuam ceren rungrung supaya dengan masa dulu itu tu, sama ada di segi setekit, sama ada di segi kan seksa, mulai masuk dalam keadaan yang lemah dan juga sampai kepada zaman kita sekarang ini. Yang mana kita sekarang ini di segi apa sahaja kita ambil daripada mereka yang bukan orang Islam. Kita tupai mereka yang bukan Islam. Salah satu buah kitab yang saya biasa baca iaitu Islam Kamlang Pai Pek. Salah satu kitab yang dia soal kata buat kajian. Katanya apakah sebab yang umat Islam ini lemah? Khususnya 100 tahun yang telah jatuhkan khilafah. Lemah on air ni sebab apakah punca dia, sahid, pacar dia atau gapo atik? Lebih kurangnya penulis sebut dalam kitab itu tu lebih kurang 12 pacai. Tetapi yang saya nak sebut di atas mimbar pada hari Jumaat yang mulia ini hanya 3 perkara sahaja. Yang pertama sekali penulis sebut katanya sebenarnya umat Islam tidak lemah. Tetapi yang lemahnya kita kacis semnek dan juga kita lupa diri. Umat Islam 100 tahun selepas daripada jatuh khilafah adalah umat Islam yang lupa diri, lupa tujuan katanya. Allah Subhanahu wa taala hatta mari untuk hidup dalam dunia ini, apakah sebab? Apakah tujuan yang Allah Subhanahu wa taala hatta kita untuk hidup dalam dunia ini? Sebenarnya umat Islam ataupun kita umat Islam pada semasa Nabi dan juga semasa Khalifah Ar-Rashidin khususnya adalah umat Islam yang Allah Subhanahu wa taala telah puji dengan gelaran yang banyak. Di antara gelarannya Allah Ta'ala sebut katanya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat. Di antara gelaran laginya Allah Ta'ala sebut katanya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan juga kami telah utuskan kamu adalah umat yang ummatan wasat, umat yang berinsaf ataupun yang paling adil, yang paling setengah sekali. Dan juga banyak gelaran-gelaran yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Adakah patut kita nak panggil diri kita pada hari ini adalah sebaik-baik umat? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ummatan wasata, umat yang duk tengah. Yang ada jalan khusus cepat kalaulah nak jaya dalam dunia ini, sehingganya jaya pada hari akhirat masuk syurga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah ayat dia kata wa anna hadha sirati mustaqima. Inilah jalan aku, jalan yang sebenar. Jalan yang kita minta di dalam semaya kita lebih kurangnya 17 kali sehari yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta semua dalam semaya kita. Minta Allah Ta'ala tunjuk kita pada jalan yang benar, jalan yang betul, jalan yang
bukan subul, jalan-jalan yang banyak belah kanan ke belah kiri, jalan yang betul, jalan Allah Taala, jalan yang dibawa oleh Nabi sebelum daripada ni hanya satu. Bukan jalan ghairil maghdub, bukan jalan yang mereka Allah Taala marah kepada dia. Siapa? Mereka adalah golongan orang Yahudi. Waladdallin, dan juga mereka jalan yang belah kiri yang telah sesat daripada jalan Allah Ta'ala, mereka adalah orang Nasara. Tetapi masalah keadaan umat Islam pada hari ini, Allah Ta'ala tunjuk jalan dah. Royak dah kata jalan ini adalah jalan yang benar, tapi hakikat umat Islam pada hari ini, usaha mereka habis cakap untuk nak meruntuhkan pagar jalan yang benar mereka tu, untuk nak jatuh pergi kepada jalan belah kanan, ataupun untuk nak jatuh pergi kepada jalan belah kiri. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kita lupa tujuan apakah Allah Subhanahu wa taala hantar kita pada hari ini. Seolah-olah kata kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Apabila kita lupa diri, lupa Allah Taala, lupa Tuhan yang nak tunjuk kita kepada jalan yang benar, hakikat sebenar kita seolah-olah kata kita lupa diri kita. Sebab yang keduanya, penulis sebut katanya kita adalah pada hari ini adalah umat Islam yangความคิดและก็ lalang. Semasa Muhammad Al-Fatih boleh nak buka ataupun yut picit มือง Konstantinopel ataupun Istanbul sekarang ni, dengan sebab kekuatan sehengganya orang yang jadi tahan kepada orang Rom itu tu kejut apabila tengok ความแข็งแกร่ง ataupun yutupakan awud masa tu yang kerajaan Utsmaniyah baru ada pada masa tu. Tetapi selepas daripada Muhammad Al-Fatih meninggal dunia, mati lebih kurang 200-300 tahun, penyai ataupun bedek ataupun sekrak yang Muhammad Al-Fatih biasa guna, biasa buat pelit masa tu menunjuk kata kehebatan kerajaan Islam di Utsmaniyah, maka satu Islam rakyat katanya bedek besar yang perang selepas daripada tu 200 tahun adalah bedek besar yang tula tak ada patana. Bedek yang tentera Islam Utsmaniyah pergi perang selepas daripada tu 200-300 tahun adalah bedek tula yang tok nenek mereka itu biasa perang bersama dengan kami pada 300 tahun dulu. Katakan patana. Tidak mengaji apa yang boleh nak patana, khususnya benar-benar yang baru untuk nak dihamat dengan seteru Islam. Kerana kita adalah umat Islam yang suka nak lian bab orang, lebih daripada nak fikir cari kreatif sendiri, tapi suka nak lian bab orang. Tengok mereka buat gapo kita tiru, mereka buat gapo kita nak ikut. Itu adalah hakikat umat Islam. Dan juga tak suka membaca. Bahkan ayat Quran yang pertama turun katanya Iqra, baca. Tetapi pada hari ini umat Islam tak suka baca. Quran tak suka baca, buku-buku tak suka baca. Sehengganya satu kali Khosir yang Nayuk Rata Menteri Israel, dia tipim nangsa pim Israel untuk sebar pada kawasan Palestin dan juga negeri-negeri Arab. Sehengganya Yusuf Anis masuk pergi cari Nayuk Rata Menteri Israel ni untuk nak peraturan, katanya suruh rengap nangsa pim dan kelam. Kerana isi yang ada dalam tu ada beberapa penkan orang Yahudi Zionis. Bimbang katanya pemimpin ataupun punam cat Arab ini dibaca dan juga tahu. Sehingga sekali Nayuk Rata Menteri rakyat kata tak usah takut, tak usah bimbang lah. Kerana punam cat Arab itu mereka tak suka baca. Mereka tak akan nak dihamat apakah rancangan kita yang ada di dalam surat khabar itu. Dan juga yang terakhir sekali pada hari ini, sebab juga yang menyebabkan umat Islam lemah, iaitu kita adalah umat Islam yang banyak tetapi tidak kualiti, bahkan pecah belah pula. At-tafarruqat, ini adalah kaum aku, ini adalah kaum kamu, ini adalah kaum aku, balah gemari dengan masalah-masalah yang sedikit saja, yang kecil sahaja, tetapi kita hari ini adalah umat yang tidak ada kualiti. Seperti mana Nabi SAW sebut, yushiku an tada'a alaikumul umam kama kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha.
Umat Islam pada akhir zaman akan dirumkin tu seperti mana kita duk rum Samrab Ahad. Di Bucu ni pun ada orang mengkhianat kita, zalim kita. Di Bucu ni pun ada orang khianat umat Islam, dan juga setiap bucu yang kita akan dikhianat dan juga dizalim oleh satru-satru Islam. Sahabat tanya katanya, "Awa nahnu min qillatin yawma idzin ya Rasulullah?" Sikit yang nampak kita pada hari itu. Nabi SAW kata, "Da antum kathir, ramai. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayli." Serupa dengan buih yang berada di dalam laut. Itu adalah hakikat umat Islam yang sebenar. Umat Islam yang tidak ada khalifah, tidak ada pemimpin. Selepas daripada Utsmaniyah jatuh di Europe ataupun di Istanbul itu mereka yang kata itu adalah orang Europe ataupun orang Europe yang lemah sekali, iaitu di Istanbul ataupun di Turki yang dipimpinkan oleh umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, boleh jadi dia adalah benar yang paling susah payah untuk kita nak kembali khilafah Islam ataupun rebupkan pekrong Islam dunia ini klik mari semula. Tapi yang kita boleh buat pada hari ini, aqimu daulatal Islam fi nufusikum. Kita boleh nak mendirikan Islam di dalam tubuh badan kita. Hari ini Islam yang telah suruh kita semaya, kita boleh nak bubuh dalam tubuh badan kita. Bagaimana kita nak jagakan Islam? Bagaimana kita nak mempelihara, mengajak pemuda-pemudi kita jaga Islam? Kalaulah Islam yang berada di dalam setiap orang umat Islam adalah Islam yang lemah, semaya bai pun tak, puasa pun tak, dan juga zina pun lebih banyak, mabuk dadah yang sebar banyak di kalangan umat Islam, maka masa itu kita jangan mimpilah kita nak ada khalifah kelik mari semula. Yang pertama sekali, bina tanah daulah Islam ataupun keislaman di dalam tubuh badan setiap orang Islam dulu, barulah khilafah ataupun daulah Islam akan bangun semula di dalam bumi ini. Kalaulah daulah Islam ataupun Islam yang berada dalam tubuh tidak dibangunkan lagi, duk tidur lagi, duk mati lagi, maka khilafah ataupun daulah Islam tak akan nak kembali klik mari. Dan juga tak tahu bila apa melainkan kita apabila pakak-pakak tanah Islam di dalam tubuh kita. Itulah sebagai pesanan akhir pada khutbah hari Jumaat pada hari ini. Akhirnya, marilah sama-sama kita banyak selawat ke atas Nabi SAW. Yang mana kita selawat satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan selawat ke atas kita 10 kali. Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha 10. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين واصلح أحوال شبابنا وفتياتنا واهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة